Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah Encik Syarul, rakan-rakan dan tetamu jemputan kita pada hari ini. Baik, pada hari ini saya menghakimi syari Komiti 290-376 bersama kumpulan saya iaitu Kumpulan 8 akan mengadakan sesi tengah bual bersama tetamu jemputan kita iaitu Encik Hafiz untuk subjek kenegaraan Malaysia. Kami bertuah kerana Encik Hafiz yang akan mengupas sebersedikit pengalaman dan boleh dikira mempunyai pengalaman bersama anak Arwahayham Tun Abdul Razak. Walaupun kami tidak dapat merakamkan bersama arwah sendiri ataupun mengambil kira untuk mendapat temujanji bersama orang yang mungkin lebih arif tentang selok-belok pencapaian dan perjuangan Tun Abdul Razak. Kami berharap dengan temu baik ini sedikit dapat memberikan gambaran tentang perjuangan Arwahayham dalam menjadi tonggak utama kepada negara kita semua. Sebelum terlupa, kami merakamkan temu bual ini adalah bagi melengkapkan tugasan kumpulan kami untuk subjek SADN 1033 Kenegaraan Negara dengan tajuk kami adalah Bapa Pembangunan Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Bagi tidak melengahkan lagi, saya akan memberikan temu bual ini kepada rakan saya untuk mengulas dengan lebih lanjut. Terima kasih Luqman. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan juga Encik Hafiz, tamu kita pada sesi ini. Saya Kilat Anak Atil, nombor bateri 290373 dan akan meneruskan sesi temu bual ini. Pada 14 Januari 1976, Malaysia telah kehilangan Perdana Menteri yang telah mencurahkan semangat, integriti tinggi dan etika kerja untuk membangunkan negara tercinta dalam tempoh singkat iaitu 6 tahun. Beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Beliau adalah Tun Abdul Razak atau nama sebenar beliau adalah Abdul Razak bin Datuk Husin. Beliau dikenali sebagai Bapa Pembangunan. Beliau berkhidmat dari tahun 1970 sehingga 1976. Bagi tidak melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Hafiz. Apakah yang mendorong Encik Hafiz dalam perjuangan Tun Razak dalam membangunkan negara kita ini? Okey, untuk makluman dia sebenarnya Tun Razak nama dia Abdul Razak dan datuk dia adalah orang kaya. Orang kaya yang orang kata businessman lah, yang dia kaya, yang duduk di Pahang. Jadi dia menceritakan jugalah walaupun bapa dia dibesarkan dalam golongan keluarga yang bangsawan itu, tapi dia dihidupkan dengan suasana kampung. Suasana kampung yang orang kata dia menerima pendidikan dengan berjalan kaki lebih daripada 3 batu atau 4 batu kita tak ingat. Tapi berbatu-batu lah orang kata, dengan jalan kaki ke sekolah situ. Jadi apa yang Datuk Sin Najib cerita ya, dia sebagai anak kan. Jadi mestilah sebagai anak dia akan dengar apa yang bapa dia cerita kan. Mungkin bapa dia akan cerita, ayah dulu pun pergi kerja, pergi sekolah jalan kaki jauh daripada situlah sikit banyak yang saya tahu tentang Tun Abdul Razak. Maksudnya dia orang jadi dia dari keluarga yang kaya, tapi dia ajar untuk hidup dalam sesuatu yang sederhana. Ya. Tidak hidup dalam keadaan mewah lah. Ya, betul. Okay, faham. Kira macam itu mungkin daripada latihan yang diberikan, pendidikan yang awal diberi oleh bapa dia. Saya kecil, jadi dia mungkin dia jadi perdana. Yang orang kata Perdana Menteri yang bagus kan sampai sekarang kan. Takkan orang nak bawa cara pasal dia. Kita masuk sesi perbincangan. Sebelum tu saya kenal diri saya dulu. Saya Azwan bin Mudin, nombor matrik 290108. Saya nak tanya soalan kepada Encik Hafiz. Selama 6 tahun Tun Razak menjadi Perdana Menteri yang kedua sebagai Bapa Pembangunan di Malaysia ni. Apakah sumbangan dia dari segi ekonomi, dalam bentuk ekonomi kepada negara kita selama 6 tahun berkhidmat? Okey, selama bagi saya masa dia menjadi jawatan sebagai Perdana Menteri, dia banyak mengubah dasar ekonomi negara. Dari segi macam mana? Dia Contoh dia? salah satu contohnya macam menunjukkan pertanian. Okey, lepas tu dia yang pernah Datuk Sin Najib cerita dengan saya. Okey, bapa dia yang buat macam pertanian asas sumber kekayaan. Ya, betul. Macam itulah, lebih kurang lah kan. Dan macam lagi satu program bapa dia masa tu Felda
Risda, Ya. lebih kurang macam tu. Yang dia bertahannya, anak dia pun bertahan sekarang. Ya, anak dia pertahankan sampai sekarang. Tapi maksudnya kira masa tu dia mewujudkan pembangunan luar bandar. Maksudnya masa tu dia tak nak isu yang berlaku masa tu. Kaum Cina mempelopori bandar. Tak kira di bandar KL, di bandar kecuali Selangor, Masya Allah, banyak orang Melayu macam KL, Ipoh, Johor. Jadi lepas tu Daripada ni Dasar Ekonomi Baru DAB Dasar Ekonomi Baru, kalau tak salah saya dia kenapa pada tahun yang dia juga dia jadi Perdana Menteri pada 1971. macam mana dia punya impact ni selepas tu? Impact dia bagi saya Dasar Ekonomi Baru apa yang dia bawa adalah sehingga sekarang sepertinya Yang mana UMNO pakai sekarang yang mana UMNO bukan UMNO kerajaan yang copy paste balik. Contohnya macam yang saya kata tadi macam FEDA yang kita pernah dikenalkan dengan FEDA sehingga kita menjadi peguam minyak sawit terbesar nombor satu dunia. Walaupun sekarang kita dah bukan nombor satu dunia. Indonesia. Tapi maksud saya benda tu berlaku macam sistem getah mana-mana kita ada antara negara pencapaian kita antara yang terbaik. Contohnya lagi satu Tun Razak yang mengenal satu program tak silap saya dipanggil buku hijau di mana konsep pertanian untuk dalam negara apa semua. Jadi sumbangan tu sebenarnya banyak membantu golongan Melayu dan Bumi Putra. Tapi dia lebih kepada pertanian kan? Ya, sebab kalau kita sebenarnya Tun Abdul Razak ni memandang dasar pertanian itu adalah sumber kekayaan negara. Sebenarnya kalau kita tengok kesan-kesan yang apa Tun Razak buat pada negara-negara maju dan sekarang China, Amerika adalah meletakkan pertanian adalah yang terutama di negara itu untuk pembangunan ekonomi. Jadi apa yang dilakukan Tun Razak membawa kesan sehingga sekarang pada tahun 2020. Baik. Terima kasih Cik Azwan. Saya Nur Afni binti Alatin, nombor metrik 290428. Seperti mana yang kita tahu, beliau merupakan kekuatan kepada negara kita dan sekarang kita telah kehilangannya. Untuk meneruskan temu bual ini, saya ingin mengajukan soalan kepada Encik Hafiz, di mana pernah ada laporan yang dikeluarkan mengenai nama beliau, sumbangan beliau dalam sistem pendidikan negara. Boleh Encik Hafiz ulas? Yang itu saya tahu sedikit saja, tak banyak. Saya itu adalah laporan Razak pada tahun 1956 sebelum merdeka lagi. Laporan tu dia di bawah Seksyen 3 Ordinan Pendidikan Negara. Dia mengakui sistem macam sekolah rendah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan India. Cuma dekat situ saya mengkritik sikit daripada pandangan saya, orang yang muda lagi, saya mengkritik sebab mewujudkan sekolah berbeza bahasa dan kaum. Sekolah jenis sebab bagi saya itu tak memberikan penyatuan kaum dekat Malaysia. Sebenarnya kalau dia katakan kita orang lama dulu bersatu padu, saya tak percaya. Kalau dia kata bersatu padu, kenapa wujud sekolah Cina, sekolah India, itu sekolah Melayu? Kat situ saya kritik. Kat situ saya memang tak setuju. Jadi tapi kalau daripada segi pembangunan yang pendidikan tu pun masih diguna pakai laporan yang perkembangan orang panggil perkembangan pelajar-pelajar sekolah tu masih dititik beratkan. Cuma cakaplah sekarang ni kita ada exam, apa pelajaran yang patut ditekankan lagi apa, itu masih diguna pakai. Silibus dulu masih pakai masih lagi, cuma diperbarui saja, dipenambahbaikan. Terima kasih Cik Hafiz. Terima kasih Encik Afni. Saya Mustaqim Mahdi, nombor metik 290200, akan menyambung sesi seterusnya, di mana akan menanya Encik Hafiz berkenaan sedikit berkenaan bagaimana pula dengan hubungan antarabangsa yang dibuat oleh beliau, oleh almarhum sendiri. Macam mana pendapat Encik Hafiz? Pendapat saya melalui ketokohan yang dia ada, dia juga telah mewujudkan dasar ekonomi berkepentingan di sekitar Asia Tenggara. Ada menjalinkan hubungan diplomasi, pengecualian Asia Tenggara dilahirkan kepada semua negara. Biasanya rantau ini perlu dijadikan kawasan aman, bebas dan berkecuali. Maksudnya dia bersifat natural,
Katanya dia berbaik dengan Republic of China. Katanya China ni kita kenal ni sebagai negara komunis. Kita Malaysia ni katakan pro barat kan. Nah, tapi dia menaturalkan dia tidak mau. Nah, tak ada aku. Dia tak ada nak main Aku lebih kepada British. Sama rata. Nah, dia sama rata, kesamarataan dia lebih kepada macamnya untuk menguatkan hubungan serantau lah. Kat situ kita nampak bahawa dia jaga hubungan diplomatik tu lah. betul, dasar-dasar kebudayaan nasional yang diwujudkan pada 1971 untuk dia. Itu menjadi ahli penumbuhan kerjasama Islam, OIC. Betul. Betul, peruntukan besar-besaran yang besar bagi kemenangan masjid, surau, seluruh negara. Betul tak ada masa zaman dia juga mewujudkan contohnya. Memang kalau kita orang Islam untuk membangunkan sebuah masjid atau apa, perlu dapat kebenaran supaya tak berlaku macam isu Rumah ibadat. dia tak nak rumah ibadat sebenarnya dia, macam kalau kita tengok isu tanah yang berlaku kat Malaysia ni macam dia dapat rasakan macam Razak ni dia dapat trace awal-awal. Dia tak nak ada isu yang macam ni tanah kosong, okey kita buat kuil. Ni tanah kosong, okey kita buat masjid. Ni tanah kosong kita buat toko. Jadi maksudnya takut ada masalah di belakang. Ya, betul. Tapi sekarang ni bila kepimpinan yang ada sekarang ni terlalu cuai. Yang macam tak apalah itu hak dia buat agama. No, bagi saya salah. Sedangkan kita yang Islam macam di Sabah. Saudara kita daripada Sabah. Sarawak. Untuk membina gereja boleh tu membina suka-suka hati. Tak boleh kan, tetap menunjukkan pada pejabat tanah, pejabat daerah untuk memulakan rumah ibadat. Tapi berbeza kami di Semenanjung. Dengan ada pokok besar sikit lah, 300 tahun boleh klaim yang jadi sebenarnya Tun Razak dah pandang benda tu mungkin 30 tahun akan datang. Tapi namun beliau hanya dapat membangunkan negara dengan sangat singkat lah kerana beliau menghidapi penyakit kronik. Apa pandangan Encik Hafiz berkenaan dengan apa sebenarnya terjadi pada almarhum Tun Razak ketika menghidapi penyakit kronik? Ya, dia yang apa yang kita tahu yang Datuk Seri Najib pun dah cakap apa dia merahsiakan. Tun Razak merahsiakan penyakit dia. Jadi Tun Razak ni Maksud Encik Hafiz rahsiakan tu sampaikan keluarga sini pun dia tak ada tahu penyakit sebenar dia. Saya yang tahu pun isteri dia ataupun pemandu dia cuma dia tak bagi kecoh sebab dia orang-orang tertentu je lah, dia tak nak orang semua orang tahu. Dia tak nak semua orang tahu dan bagi saya dia meninggal pun Allahyarham meninggal awal di usia 54 tahun. Dia menghidap leukemia. Last rawatan dia kata di Australia. Di Australia. Tapi bagi saya dia seorang pemimpin yang tekad yang tinggi lah sebab dia sanggup merahsiakan penyakit dia penyakit leukemia. Kalau kita tahu pun untuk pendapat personal Encik Hafiz lah berkenaan dengan Allahyarham cuba menemui penyakit ni. Kalau ikut pendapat Encik Hafiz, apa yang beliau cuba cakap apa? Cuba nak tunjukkan sebenarnya. Maksudnya dia tak nak family dia susah hati ke ataupun saya meletakkan yang pertama dia tak nak family dia susah hati. Kalau bila family dia susah hati mesti family dia suruh dia stop daripada mentadbir negara dalam arena politik. Sebab kita fikir nak mentadbir sebuah negara itu bukan senang. Lagi satu, negara kita mempunyai berbilang kaum dengan berbagai kepercayaan. Jadi bila kau adalah seorang Perdana Menteri, kau bukan hanya Perdana Menteri untuk orang Melayu dan Islam. Kau adalah Perdana Menteri untuk semua. Pak Imam Sabah dan Sarawak sekali. Masa Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia 1963 betul. Jadi yalah Kak, dia kena banyak orang kata. Ibarat macam orang kata ada RM1, macam kita bujang RM1 kita makan seorang. Tapi macam dia mungkin RM1 kita makan ramai-ramai. betul. Maksudnya share sama-sama lah. kena share sama-sama. Bagi saya. Terima kasih Encik Hafiz. Terima kasih Hafiz. Saya begitu teruja lah dengan pengakuan Encik Hafiz tentang Tun Abdul Razak. Dengan itu saya simpulkan di sini beliau adalah negarawan ulung yang pernah berjuang untuk membangun negara kita ini. Sungguh besar pengorbanan yang telah beliau beri kepada kita sampai hari ini. Oleh itu saya darahkan sudah temu buat ini dan terima kasih kepada Encik Hafiz di atas maklumat yang Encik Hafiz sampaikan yang itu banyak dan sangat bermakna kepada saya dan rekan-rekan. Terima kasih Encik Hafiz kerana dapat meluangkan masa bersama kami dalam menceritakan temu buat ini. Terima kasih Encik Hafiz. Terima kasih.